Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa khabar semua? Alhamdulillah. Ustaz Arak semuanya sihat-sihat dan baik-baik ya. Okey, hari ini kita sambung pembelajaran bahasa Arab kita, masih lagi dalam tajuk Al-Yawmu Ar-Riyadiyyu Al-Madrasiyyu. Al-Yawmu Ar-Riyadiyyu Al-Madrasiyyu. Hari sukan sekolah. Kalau sebelum ini kamu telah belajar tentang nama acara sukan yang biasa dipertandingkan di peringkat sekolah sebelum ni dengan lumba larinya, dengan dengan lompat tinggi dan sebagainya. Okey, ini adalah sambungan kepada tajuk tu jugalah. Cuma dia sambung perkataan ataupun ayat yang penting. Okey. Untuk kali ini kita akan belajar tambahan perkataan dan ayat yang penting dalam tajuk ini. Okey, kita baca satu-satu. Yang pertama, Al-Markazu Al-Awwalu. Al-Markazu Al-Awwalu. Ataupun kita baca sambung Al-Markazul Awwalu. Al-Markazul Awwalu. Apa maksud Al-Markazul Awwalu? Al-Markazul Awwalu maksud dia tempat pertama. Tempat pertama. Al-Markazu tempat, Al-Awwal pertama. Awal pertama. Al-Markazul Awwalu tempat pertama. Dia ada kaitan dengan tajuk air sukan sekolah. Bila kita main sukan, kita dapat tempat pertama contohnya. Okey, yang kedua, Al-Markazu As-Sani. Al-Markazu As-Sani. Kalau kita baca sambung, bunyi dia Al-Markazus Sani. Al-Markazus Sani. Tempat kedua. Tempat kedua. Al-Markazus Sani. Tempat kedua. Ada masa kita menang dalam apa-apa acara, dapat tempat kedua. Contohnya. Okey, yang ketiga, Al-Markazu As-Salisu. Al-Markazu As-Salisu. Ataupun kita baca sambung Al-Markazus Salisu. Al-Markazus Salisu. Tempat ketiga. Tempat ketiga. Al-Markazu As-Salisu. Tempat ketiga. Okey, kalau kita perhatikan betul-betul, Al-Awwal, Al-Markazu tu memang maksudnya tempat. Al-Awwal yang awal. Selalunya yang awal ni kita cakap nombor satu lah. Yang awal maksudnya nombor satu. Selalunya, biasanya. Orang yang awal datang selalu orang yang pertama datang. Okey. As-Sani diambil daripada perkataan Isnani. Isnani, dua. Al-Markazus Sani maksudnya tempat yang kedua. Naik juara. Okey. As-Salis diambil daripada perkataan Salasatun. Salasatun, tiga. As-Salis, yang ketiga. Sebab itulah Al-Markazus Salisu, tempat yang ketiga. Tempat ketiga. Okey. Boleh setakat tu. Okey, kita sambung yang keempat. Yang keempat, kelima, keenam ni dia ada kaitan dengan nombor 1, 2 dan 3. Dia sinonim, dia ada kaitan. Okey, yang keempat, Al-Midaliyatu Az-Zahabiyatu. Al-Midaliyatu Az-Zahabiyatu. Kalau kita baca sambung, bunyi dia Al-Midaliyatu Az-Zahabiyatu. Al-Midaliyatu Az-Zahabiyatu. Ma makna Al-Midaliyatu Az-Zahabiyatu? Kita tengok satu-satu. Al-Midaliyatu maksud dia pingat, ataupun dia ambil daripada perkataan medal. Bahasa Inggeris sebut medal. Kita bahasa Melayu sebut pingat.
Jadi bahasa Arab ni dia meminjam perkataan bahasa Inggeris medal, dia ubah sikit. Dia jadi al-midaliyatu. Medal, pingat. Az-zahabiyatu. Ma mana az-zahabiyatu? Az-zahabiyatu dia ambil daripada perkataan zahabun. Zahabun maksud dia emas. Az-zahabiyah dinisbahkan kepada emas. Al-midaliyatu pingat, az-zahabiyatu emas. Pingat emas. Mesti kamu dapat agak. Siapa yang dapat pingat emas? Yang dapat pingat emas orang yang dapat tempat pertama. Dapat Johan. Awak main sukan dapat nombor 1. Selalunya hadiah dia pingat emas. Selalunya lah, bukan semestinya pingat emas. Tengoklah, kalau peringkat acara peringkat negeri, peringkat kebangsaan, kemungkinan pingat dia bagi. Kalau peringkat sekolah tu, kemungkinan dia bagi alat tulis ke apa ke. Tapi biasanya kalau permainan sukan ni, dia sinonim dengan bagi pingat lah. Bagi pingat, medal yang dikalungkan di leher tu. Okey. Ataupun mungkin ditukar dengan dalam bentuk plak. Plak yang kita pegang ni. Plak. Okey. Nombor 4 tadi al-midaliyatu zahabiyatu, pingat emas. Dia sinonim dengan tempat pertama. Selalunya hadiah untuk tempat pertama dia bagi pingat emas. Okey, yang kelima al-midaliyatu al-fiddiyatu. Al-midaliyatu al-fiddiyatu. Ataupun kita baca dengan sambung al-midaliyatul fiddiyatu. Al-midaliyatul fiddiyatu. Apa maksud al-midaliyatul fiddiyatu? Al-midaliyah pingat, al-fiddiyah perak. Diambil daripada keadaan fiddatun. Fiddatun dalam Quran sebut ada al-fiddah, perak. Sini dia ubah sikit, dia ada ya tengah tu. Fiddiyatu. Kalau dalam perak biasa ni al-fiddatu. Situ al-fiddiyatu. Adalah sebab kenapa dia buat macam tu. Tapi dia ada kaitan dengan perkataan asal dia. Jadi al-midaliyatul fiddiyatu ialah pingat perak. Pingat perak. Selalunya siapa yang dapat pingat perak? Selalunya yang dapat pingat perak orang yang mendapat tempat kedua ataupun naib Johan, naib juara. Orang dapat tempat kedua, dia dapatlah pingat perak. Sebab itulah Ustaz cakap tadi, perkataan 4, 5, 6 ni dia ada kaitan dengan perkataan nombor 1, 2 dan 3. Kalau awak selalu main sukan, mungkin senang faham. Orang yang tak minat dengan sukan, dia tak main sukan, dia tak ambil peduli dengan sukan, mungkin dia ada masalah sikit lah. Dia tak berapa nak faham tentang pingat-pingat. Okey. Al-midaliyatul fiddiyatu, pingat perak. Yang keenam, perkataan penting yang keenam selain daripada nama-nama acara sukan dalam sukan sekolah, yang keenam untuk kali ni, bukan kita nak sambung yang itu. Memang sambungan tapi nombor dia berulang balik. Bukan dia sambung nombor itu. Okey, yang keenam al-midaliyatu al-burunziyatu. Al-midaliyatu al-burunziyatu. Ataupun kita baca dengan sambung al-midaliyatul burunziyatu. Al-midaliyatul burunziyatu. Apa maksud al-midaliyatul burunziyatu? Al-midaliyatu, bagaimana yang tadi kita baca, maksud dia pingat, medal. Al-burunziyatu diambil daripada perkataan bronze. Bahasa Inggeris sebut bronze. Bahasa Arab pinjam perkataan bronze, diubah sikit jadi al-burunziyatu. Apa maksud bronze bahasa Inggeris? Bronze bahasa Inggeris, bahasa Melayu sebut gangsa. Jadi al-midaliyatul burunziyatu bermaksud
pingat Ganser. Pingat Ganser. Bronze medal. Kalau bahasa Inggeris, bronze medal. Pingat Ganser. Siapa yang selalu dapat pingat Ganser? Ya. Yang selalu dapat pingat Ganser, orang yang mendapat tempat ketiga. Jadi kaitan di sini, kalau kita boleh perhatikan, nombor 4 itu pingat emas yang dapatnya ialah pemenang tempat pertama, nombor 1. Pingat perak nombor 5, yang selalu dapat orang dapat tempat kedua, yang nombor 2 atas seluruh nota. Dan pingat Ganser yang dapatnya ialah pemenang tempat ketiga. Nombor 3 tu dia ada kaitan 1 dengan 4, 2 dengan 5, 3 dengan 6. Okey. Awak kena sebut perkataan ini, kena berlatih sebut. Kena ulang-ulang supaya lidah tu lancar. Lidah tu lancar nak sebut dan senang untuk hafal. Okey. Kita sambung gambar kedua. Sambungan kepada nota kali ini. Okey, gambar kedua. Okey. Bilangan dia sambung tadi. Tadi kita berhenti sampai nombor 6. Sekarang kita sambung nombor 7. Sampai nombor 9 saja. Nota kali ini hanya 9 saja. Okey, yang ini panjang sikit. Ini dalam bentuk ayat. Yang tadi dalam bentuk perkataan saja. Perkataan ataupun suku kata. Okey. Sekarang bukan suku kata, rangkai kata. Okey, sekarang kita sambung dalam bentuk ayat. Cuma yang ustaz buat garis panjang tu adalah sebab dia. Nanti kita isikan dengan jawapan-jawapan tertentu. Ini bukan latihan lagi ni. Ini macam nota ringkas saja. Dalam garis panjang tu dia boleh ubah-ubah. Sebab tu ustaz kosongkan dia. Dia boleh ubah dengan perkataan-perkataan tertentu. Nanti ustaz akan tebuk dalam video ni. Dengan betul-betul. Okey, nombor 7. Okey, kalau awak tengok tu, kalau kamu tengok tu, nombor 7, nombor 8, nombor 9 tu dia macam ada tanda apa tu, panggil tanda palang. Tanda palang menunjukkan atau macam pilihan lah. Benda tu boleh bertukar-tukar. Benda tu boleh bertukar-tukar. Kita bertukar ikut konteks ayat. Okey, ikut konteks ayat. Ustaz gabungkan dia jadi satu macam tu supaya nampak ringkas. Kalau ustaz pecahkan dia jadi banyak lah. Dia akan jadi banyak. Okey. Sebab satu-satu nombor tu 7, 8, 9 tu dia boleh pecah jadi 4. Bayangkanlah 4, 4, 4. Daripada 3 tu bila ustaz pecahkan dia akan jadi 12. 12 tambah dengan 6, dah berapa? 12 dengan 6, 18. Ustaz buat sini. Ustaz buat sini ringkas saja. Ustaz buat ringkas saja. Supaya nampak tu sikit. Bila nampak sikit tu kita rasa macam senang lah. Kalau banyak kita rasa macam susah. Okey. Okey, tanpa buang masa, kita sambung nombor 7. Okey, nombor 7. Ashtariku atau nashtariku atau yashtariku atau tashtariku fi kosong. Okey. Dia atau kita boleh gunakan untuk konteks ayat yang sesuai. Okey, yang pertama ustaz ulang balik. Ashtariku atau nashtariku atau yashtariku atau tashtariku fi tempat kosong. Okey, kita tengok terjemahan dia dulu. Nanti ustaz terangkan bahawa awak nampak. Okey, saya menyertai atau kami menyertai atau dia seorang lelaki menyertai atau dia seorang perempuan menyertai dalam tempat kosong. Okey, cara penggunaan dia, cara penggunaan dia yang atau tu kita tak payahlah guna semua. Kita ambil yang berkaitan saja. Okey, contohnya kita buat macam ni. Contoh yang pertama, yang ustaz kata boleh pecah jadi 4 tu.
Okey, contoh nombor 7 yang pertama, ashtariku fi tempat kosong. Ashtariku, dia tinggalkan nashtariku, yashtariku, tashtariku tu. Tinggalkan, kita ambil satu je. Tak payah tahu-tahu tu. Contohnya gunaan kita yang pertama, ashtariku fi tempat kosong. Apa maksud ashtariku fi tempat kosong? Ashtariku fi tempat kosong yang bergaris panjang tu, maksud dia saya menyertai dalam tempat kosong. Yang tempat kosong tu kita boleh masukkan acara sukan. Yang kita dah belajar sebelum ni. Contohnya, saya menyertai dalam lomba lari. Saya menyertai dalam tarik tali. Saya menyertai dalam lompat tinggi. Kan ada 8 jenis permainan sukan itu. Dia boleh tukar-tukar. Sebab tu Ustaz kosongkan dia. Nanti dalam tu kita isi dengan acara sukan. Ashtariku fi sibaqil jarji, ashtariku fi ramyir rumhi, ashtariku fi ramyil jullati, ashtariku fi syaddil habli. Dan lain-lain ya. Takkan nak baca semua kan. Panjang pula video ni kan. Letih pula awak nak dengar. Okey. Itu yang pertama. Pecahan yang pertama daripada nombor 7. Pecahan yang kedua, nashtariku fi tempat kosong. Nashtariku fi tempat kosong. Okey. Apa maksud dia? Nashtariku fi tempat kosong. Nashtariku, kami menyertai dalam tempat kosong. Kami menyertai dalam apa? Kami menyertai dalam lomba lari. Kami menyertai dalam lautan peluru. Kami menyertai dalam lompat tinggi. Kami menyertai dalam lompat jauh dan sebagainya lah. Ada 8 jenis permainan itu. Permainan sukan. Dah berapa dah tu? Boleh pecah pula walaupun dia pecah dia pecah yang kedua, kita boleh pecahkan dia jadi ayat. 8 jenis ayat pula. Sebab ada 8 jenis permainan itu. Okey, boleh okey. Ashtariku, saya menyertai. Yang kedua, nashtariku, kami menyertai. Yang ketiga, kita boleh pecahkan ayat dia jadi yashtariku fi tempat kosong. Yashtariku fi tempat kosong. Apa maksud dia? Dia menyertai dia seorang lelaki menyertai dalam acara apa-apalah. Dalam acara apa-apa. Lompat tinggi, lomba lari apa semua tadi sama macam tadi lah. Sama macam tadi. Dia boleh pecah pula 8 pula. Cuma yashtariku ni penggunaan dia untuk seorang lelaki. Dia seorang lelaki, merujuk kepada seorang lelaki. Yashtariku fi ramyir rumhi, yashtariku fi ramyil jullati, yashtariku fil qafzil ali dan sebagainya. Okey. Yashtariku merujuk kepada dia untuk seorang lelaki. Dan pecahan yang keempat daripada nombor 7, iaitu tashtariku fi tempat kosong. Tashtariku fi tempat kosong, iaitu dia seorang perempuan menyertai dalam acara apa-apalah tempat kosong tu. Kita boleh tukarkan ikut kesesuaian dia, ikut konteks dia yang betul, ikut gambar dan sebagainya. Okey, boleh. Okey, jadi ambil perhatian nombor 7 ni. Kalau kita untuk senang nak ingat, kita faham secara umum, ashtariku, nashtariku, yashtariku, tashtariku ni maksud dia menyertai. Maksud asas dia menyertai. Cuma kita kena perhatikan betul-betul siapa yang menyertai tu. Okey, Ustaz nak ajar tip macam mana senang nak faham. Okey, untuk nombor 7 ni, awak perhatikan kepada huruf pertama. Huruf pertama dalam perkataan ashtariku, nashtariku, yashtariku, tashtariku. Awak faham situ Awak faham situ, perhatikan betul-betul. Ashtariku, amzah dia. Depan dia huruf amzah merujuk kepada saya. Ashtariku merujuk kepada saya. Jadi maksud dia saya menyertai. Okey, yang kedua nashtariku. Nun depan dia, nun huruf nun depan dia. Nun itu merujuk kepada nahnu.
Nahnu bermaksud kami. Okey. Nashtariku maksudnya kami menyertai. Nashtariku merujuk kepada kami. Maknanya nashtariku bermaksud kami menyertai. Kami ni membawa maksud dua orang atau lebih lah. Dua orang yang bercakap tu atau lebih. Okey. Kalau seorang dia tak panggil kami. Dia panggil saya saja. Orang bercakap seorang tu saya. Kami ni merujuk dua orang atau lebih orang yang bercakap. Kata ganti diri yang pertama, tapi dia dua orang ataupun lebih. Okey, yashtariku ya depan Yashtariku sini merujuk kepada dia untuk seorang lelaki. Yashtariku maksudnya dia seorang lelaki itu menyertai. Okey, dan yang keempat tashtariku. Tashtariku bermula dengan huruf ta. Tashtariku ta. Okey, ta di sini dalam konteks ayat ini merujuk kepada dia seorang perempuan. Tashtariku maksud dia seorang perempuan menyertai. Fi itu maksud dalam lah. Dalam ataupun pada, tengok kat konteks ayat. Ada masa-masa dia terjemahkan dalam, ada masa-masa dia terjemahkan pada. Okey, ataupun ada masa-masa dia terjemahkan di pun. Fi nanti kita akan belajar dalam tajuk harful jarri, kata sendi. Okey, boleh 7 tu dia panjang sikit. 7 tu dia panjang sikit. Okey. Okey, nombor 8. Kita beralih kepada nombor 8. Afuzu atau nafuzu atau yafuzu atau tafuzu. Fi tempat kosong, bi tempat kosong. Dua kali tempat kosong. Dua kali tempat kosong. Adalah tempat kosong tu nak isi dengan perkataan-perkataan tertentu. Okey. Ulang balik. Afuzu atau nafuzu atau yafuzu atau tafuzu. Fi tempat kosong, bi tempat kosong. Okey. Apa maksud dia? Tengok terjemahan dulu, nanti Ustaz tengah balik. Okey, terjemahan dia, saya menang atau kami menang atau dia seorang lelaki menang atau dia seorang perempuan menang. Dalam kosong dengan tempat kosong. Okey. Cuba perhatikan betul-betul. Di sini dua kali tempat kosong. Agak susah sikit lah kalau tak dengar betul-betul. Okey. Afuzu. Afuzu bermaksud saya menang. Okey. Nafuzu kami menang. Yafuzu dia seorang lelaki menang. Tafuzu dia seorang perempuan menang. Fi di dalam ataupun dalam tempat kosong. Jadi kita cakaplah menang dalam apa? Dalam acara apa? Dia ada kaitan dengan acara sukan yang kita main. Okey. Bi dengan apa? Bukan dengan sini maksud dan Dengan sini maksudnya dengan mendapat tempat apa? Dia ada kaitan dengan tempat tadi. Ya, kita belajar dalam nota sebelum tadi. Tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga. Okey. Okey, nombor 8 ni pun sama, boleh pecah kepada 4. Afuzu saya menang. Macam tadi Ashtariku afuzu. Tu merujuk kepada saya. Afuzu saya menang. Okey. Nafuzu. Depan dia nun. Okey. Merujuk kepada nahnu kami. Kami menang. Nafuzu kami menang. Okey, yang ketiga yafuzu. Ya depan ya tadi merujuk kepada apa? Huwa dia seorang lelaki. Yafuzu dia seorang lelaki menang. Okey, yang keempat tafuzu ta depan dia ta merujuk kepada hiya dia seorang perempuan. Okey macam nombor 7 tadi Ustaz ulang balik. Afuzu saya menang. Nafuzu nun depan kami menang. Yafuzu ya dia seorang lelaki menang. Yang keempat tafuzu ta
dia seorang perempuan menang. Okey. Nombor 8 ni maksud asas dia menang. Cuma kita tengoklah siapa yang menang. A, saya. Na, kami. Ya, dia seorang lelaki. Ta, dia seorang perempuan. Okey. Boleh sama macam nombor 7 tadi. Okey. Dia menang fi dalam acara apa? Boleh cakap dalam acara lumba lari, dalam acara tarik tali, dalam acara lompat tinggi, lompat jauh. Ada 8 jenis permainan kan? Okey. B, dengan apa? Dengan mendapat apa? Dengan mendapat pingat emas. Bukan. Bukan pingat Dengan dapat tempat pertama, dengan mendapat tempat kedua, dengan mendapat tempat ketiga. Okey. Ustaz bagi contoh. Kita nak buat ayat dia, bahasa Melayu dia. Saya menang dalam acara lumba lari dengan mendapat tempat pertama. Dalam bahasa Arab dia, afuzu fi sibaqil jaryi bi al-markazi al-awwali. Afuzu fi sibaqil jaryi bi al-markazil awwali. Saya menang dalam acara lumba lari dengan mendapat tempat pertama. Okey, Ustaz bagi contoh yang kedua. Contoh dia, Mami menang dalam tarik tali dengan mendapat tempat kedua. Bahasa Arab sebut nafuzu fi syaddil habli bi al-markazis sani. Nafuzu fi syaddil habli. Syaddil habli ni tarik tali bi dengan al-markazis sani, tempat kedua, dengan mendapat tempat kedua. Maksud dia naik Johan. Okey Okey, dan seterusnya lah. Contoh tu dia ulang-ulang je tu. Ustaz tebuk macam tu pun rasanya kalau awak dah bagi perhatian dapat faham. Okey, yang terakhir. Okey, masih lagi boleh dipecahkan kepada 4 Okey, kita baca dulu hasaltu atau hasalna atau hasala atau hasalat ala tempat kosong, fi tempat kosong. Ulang balik. Hasaltu atau hasalna atau hasala atau hasalat ala tempat kosong, fi tempat kosong. Okey, kita tengok makna dia dulu. Okey, maksud dia saya mendapat atau kami mendapat, atau dia seorang lelaki mendapat, atau dia seorang perempuan mendapat tempat kosong dalam tempat kosong. Yang tempat kosong tu kita isi dengan perkataan yang sesuai. Okey, penerangan Ustaz. Hasaltu maksud dia saya telah mendapat. Tu. Okey, tu sini merujuk kepada saya. Okey, Ustaz bagi contoh lain. Ustaz bagi contoh lain. Nawaitu sawma ghadin. Nawaitu sawma ghadin. Aku nawaitu ni aku berniat puasa. Nawaitu sawma ghadin. Niat puasa. Siapa yang niat? Nawaitu, tu, aku ataupun saya. Sahaja saya niat puasa. Saja aku berniat puasa. Saya merujuk kepada saya. Hasal tu saya telah mendapat. Okey. Hasal tu saya telah mendapat. Hasalna, na sini merujuk kepada na belakang, bukan na depan. Na panjang belakang ni merujuk kepada nahnu, kami. Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kepada kami. Na. Okey, hasalna, kami telah mendapat, merujuk kepada kami. Hasala, hasala merujuk kepada dia untuk seorang lelaki. Qala Allah Ta'ala,
Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Allah Taala tu merujuk kepada kata ganti diri kepada Allah Taala tu dia. Okey, dia. Okey, dalam bahasa Arab Allah Taala, Allah tu dalam bahasa Arab dianggap sebagai lelaki. Dia untuk seorang lelaki bukan Allah tu lelaki Jangan salah faham pula. Ini dalam kaedah bahasa Arab. Okey. Ustaz dah ajar sebelum ini dalam bahasa Arab semua benda tu kena ada jantina dia. Sama ada lelaki atau perempuan. Walaupun pada anggapan sahaja. Anggapan maknanya dalam kaedah bahasa Arab saja. Kalau betul-betul mungkin dia tak ada jantina pun tapi dalam bahasa Arab dia kena letak. Kena letak satu jantina untuk dia. Bukan suka hati kita letak ikut kaedah bahasa Arab punya lah. Perkataan ini dia kata ikut kaedah bahasa Arab dia anggap lelaki. Ini perkataan lain pula mungkin dia anggap sebagai perempuan. Mungkin hakikat dia bukan macam tu Ini untuk kaedah bahasa Arab saja jangan salah faham. Okey, hasala dia untuk seorang lelaki telah mendapat. Hasalat ta mati belakang ni merujuk kepada hiya dia untuk seorang perempuan telah mendapat. Hasalat dia seorang perempuan telah mendapat. Apa yang dapat? Dapat apa? Okey. Tempat kosong tu kita boleh isi dengan nama-nama pingat. Telah mendapat pingat emas contohnya, pingat perak contohnya, pingat gansa. Okey. 3 jenis pingat tadi. Okey. Fi dalam apa? Dalam acara sukan. Yang dia masuk tu. Okey, contohnya Ustaz bagi satu contoh dulu. Dalam bahasa Melayu, ayat dia, saya telah mendapat pingat emas dalam acara lumba lari. Saya telah mendapat hasaltu ala pingat emas al-midaliyati az-zahabiyati dalam fi lumba lari sibaqil jaryi. Hasaltu ala al-midaliyati az-zahabiyati fi sibaqil jaryi. Saya telah mendapat pingat emas dalam acara lumba lari. Ataupun Ustaz tukar contoh lain Kami telah mendapat pingat gansa dalam tarik tali. Okey, dalam acara tarik tali. Kami telah mendapat hasalna ala pingat gansa al-midaliyati az-zahabiyati dalam fi tarik tali syaddil habli. Okey, ulang balik. Hasalna ala al-midaliyatil buruziyati fi syaddil habli. Kami telah mendapat pingat gansa dalam acara tarik tali. Okey, boleh. Mungkin agak panjang video ni supaya nak terangkan cara penggunaan dia. Kalau setakat nak terjemah tu mungkin sekejap saja. Jadi kalau kamu tak berapa faham, boleh ulang-ulang kita tengok video ni supaya dapat faham lah. Kalau setakat tengok Ustaz bagi nota saja tanpa penerangan, mungkin agak keliru Ustaz buat nota ni supaya penerangan tu dapat difahami maksud dia dan cara penggunaan dia. Okey agak panjang. Okey, kita berhenti sampai situ dulu. Kita akan jumpa lagi dalam siri-siri pembelajaran akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.